Teori pelanggaran menjelaskan bagaimana zarah bahan tindak balas berinteraksi untuk menyebabkan tindak balas berlaku dan hasil tindak balas terbentuk. Dua prinsip teori pelanggaran, so kamu ambil perkataan ni, langgar. Okay, kalau untuk tindak balas berlaku, okay, zarah bahan tindak balas mestilah syarat pertama dia mestilah berlanggar. Okay, zarah mesti berlanggar dan untuk menentukan kadar tindak balas adalah pelanggaran berkesan, frekuensi pelanggaran berkesan. Maksud pelanggaran berkesan ni apa tadi? Tindak balas berlaku lah. Kalau sekadar berlanggar, tindak balas tidak berlaku, maka tak bolehlah ukur kadar tindak balas tersebut lah. Seterusnya, nitrogen monoksida dikenali sebagai laughing gas dihasilkan daripada tindak balas yang berikut. So, laughing gas tu adalah amonium nitrat menjadi dinitrogen monoksida dan juga air. Imbangkan persamaan yang berikut. So, macam mana nak imbangkan? Okay. Tulis. Nak imbangkan, kita kena pastikan, kita tahu hukum keabadian jisim. Maksudnya jisim selepas sebelum tindak balas adalah sama dengan jisim selepas tindak balas. Means juga, memberi makna juga, atom apa yang ada sebelum mesti ada selepas. The same amount. Okay. So, NH4, NO3, N2O plus H2O. Yang ni kita panggil sebagai tindak balas penguraian. So, tindak balas penguraian tu apa? Okay, kita tahu daripada satu bahan, okay, dia bertindak balas sesama dia je, satu bahan, dia telah bertukar menjadi bahan-bahan yang ringkas. Lebih ringkas. Itu kita panggil sebagai penguraian. Okay. So, how kita kira lah bilangan nitrogen, bilangan hidrogen, okay, bilangan oksigen. Untuk kedua-dua bahan dan juga hasil tindak balas. So, nitrogen dekat bahan ada 2, hidrogen ada 4, oksigen ada 3, nitrogen ada 2, hidrogen ada 2, oksigen ada 2. So, macam mana kamu nak samakan dia? Okay. So, kamu akan tambah bahan apa yang ada. Okay. Kamu tak boleh sesuka hati tambah bilangan atom sahaja. No. Tambah bahan apa yang ada. Contoh, sekiranya kamu nampak dekat sini. Hidrogen, nitrogen adalah sama bilangan, so dah seimbang. Hidrogen yang berbeza. Hidrogen berbeza. Okay. Oksigen berbeza. So, untuk meningkatkan bilangan hidrogen dekat hasil tindak balas ni, okay, cara dia adalah kamu akan tambahkan bilangan bahan. Sekiranya bahan sebab adalah molekul. Molekul tu secara keseluruhan yang kamu kena tambah. So, kita tengok dalam hasil tindak balas yang ada kandungan hidrogen hanyalah air kan. So, satu molekul air baru ada 2 hidrogen. So, untuk dapatkan 4 hidrogen, kita tambahkan jadi 2 molekul air. Bila dah kira 2 molekul air, so kita akan kira balik semula bilangan bagi setiap atom setiap unsur. So, nitrogen ada 2, masih lagi 2. Oksigen dah ada 1, 2, 3. Hidrogen dah ada 4. So, 2, 4, 3 dah balance. So, dah balance. Bagi tindak balas yang berlabel lengkap termasuk tenaga pengaktifan. Now, kamu tengok tindak balas ni. Rajah profil tenaga mestilah melibatkan graf ni lah. Kamu kena labelkan tenaga dan juga lintasan bahan. So, kita tahu akan ada bahagian bahan tindak balas. Sebelah kiri ni mesti mula dengan bahan tindak balas dan berakhir dengan hasil. Kat tengah-tengah dia kena ada tenaga pengaktifan. Inilah EA ni, tenaga pengaktifan. Okay. Right, so kita akan tentukan bahan mempunyai tenaga yang lebih tinggi ataupun hasil yang mempunyai tenaga yang lebih tinggi. So, kalau kamu tengok daripada tindak balas ni, okay, tengok equation dia, okay, menghasilkan haba. Bermaksudnya apa? Bila menghasilkan haba, kita tahu bahan mempunyai tenaga yang lebih banyak daripada hasil. Okay, sebab dia keluarkan haba. So, kamu susun lah. So, first step, pastikan, okay, kamu lukiskan dulu dia punya x-axis dan y-axis dia. Okay.
Jangan lupa label dia tenaga. Nah, bila mana menghasilkan haba bermaksud saya beritahu tadi, haba bahan tindak balas adalah lebih tinggi daripada haba hasil tindak balas. Tu kita boleh susun. So, kita tuliskanlah. Bahan dia apa tadi? Bahan dia adalah amonium nitrat. Dan hasil dia adalah dinitrogen monoksida dan juga gas, cecair air, molekul air. Kamu kena ikut yang mana tindak balas, persamaan yang telah seimbang. So, 2H2O. Dia punya hasil tindak balas. Dan in the middle you have your EA. So, lukiskan. Macam tu. So, untuk label EA, kita kena ingat EA adalah tenaga yang perlu dicapai oleh suatu bahan tindak balas untuk membenarkan tindak balas tu boleh berlaku. So, daripada bahan. So, kamu akan labelkan EA daripada bahan. So, ini adalah EA kamu. EA. Okay? Nitrogen monoksida bertindak balas dengan nitrogen monoksida untuk menghasilkan nitrogen molekul dan juga nitrogen dioksida. Now, dan kita kena tentukan. Okay. Soalan minta lukiskan orientasi zarah bahan tersebut. Bahan tindak balas nitrogen dioksida dan nitrogen monoksida untuk menghasilkan pelanggaran yang berkesan. Cara dia adalah kamu kena tengok dia nak bentuk apa. So, hasil dia adalah nitrogen. Kamu boleh tengok kat sini lah. So, nitrogen dan juga nitrogen dioksida adalah hasil dia. Maksudnya kalau kita tengok oksigen, satu daripada oksigen ni akan bergabung dengan nitrogen pada nitrogen monoksida. So, untuk menentukan orientasi pelanggaran dia adalah kena memastikan nitrogen pada nitrogen monoksida ni melanggar oksigen pada nitrogen monoksida. Seperti lukisan ni lah. So, kamu boleh nampak. Okay. Ini dia. Orientasi dia adalah nitrogen dan juga nitrogen pada nitrogen monoksida berlanggar dengan oksigen pada dinitrogen monoksida. Okay. So, dia dah berlanggar. Dan bolehlah dia terbentuk molekul baru.